Okey, dah cukup dah. Boleh mula Fatimah. Buka kamera lah noh. Dengar tak? Belum. Tak banyak. Tak dengar. Dah boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga MIT sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada petang ini. Topik forum kita pada hari ini ialah kimia konsumer dan industri. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi, iaitu ahli panel kita yang pertama, saudari Nur Amelia Fatihah binti Hakimi. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari. Seterusnya ahli panel kita yang kedua yang cantik lagi anggun, saudari Nur Syamila binti Muhammad Rafiq. Selamat datang saya ucapkan. Dan ahli panel kita yang ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Pia Darshin, anak perempuan Nada Rajan. Selamat datang juga saya ucapkan kepada anda. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Kimia konsumer ialah cabang yang sangat penting dalam penghasilan barangan keperluan pengguna. Bidang ini berkembang pesat dengan permintaan barangan pengguna yang semakin meningkat. Kimia konsumer merangkumi bidang makanan, tenaga, bahan pencuci, ubat-ubatan, bahan kosmetik dan beberapa bidang lain. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, mari kita mendengarkan ahli-ahli panel kita menerangkan tentang beberapa bidang yang terdapat dalam kimia konsumer dan industri. Jemputkan ahli panel pertama kita, saudari Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu bahan pencuci. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Terdiri daripada saya, Emilia, Syamimi dan Auni. Okey, sabun dan deterjen. Semua tahu sabun dan deterjen adalah kategori bahan pencuci. Jadi mari kita mulakan dengan sabun. Apakah definisi sabun? Sabun ialah garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Sabun juga dihasilkan daripada tindak balas penetralan antara asid lemak dan alkali. Apa pula asid lemak ni? Okey, asid lemak ialah asid karbosilik berantai panjang. Sumber asid lemak juga dapat diperoleh daripada ester semula jadi dalam lemak haiwan atau minyak sayuran. Kita beralih kepada formula AM bagi sabun. Formula AM bagi sabun ialah RCOO negatif, Na positif atau RCOO negatif, K positif. Kita tengok R ialah kumpulan alkil yang mengandungi sekurang-kurangnya 8 atom karbon. Tapi biasanya kumpulan alkil ini mengandungi 12 hingga 20 atom karbon. Dan R juga boleh terdiri daripada hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Seterusnya kita tengok contoh-contoh sabun. Contoh-contoh sabun ada dua iaitu natrium laurat dan natrium palmitat. Dan seterusnya pula ialah contoh formula struktur sabun iaitu natrium palmitat. Kita masuk kepada deterjen. Apakah definisi deterjen? Deterjen ialah bahan pencuci yang bukan sabun. Deterjen juga ialah garam natrium bagi asid sulfonik. Ada dua jenis asid sulfonik yang digunakan untuk membuat deterjen ni, iaitu asid alkil sulfonik dan asid alkil benzonosulfonik. Dan seterusnya ialah dua kumpulan umum deterjen dengan contoh formula struktur seperti gambar rajah di bawah. Okey, proses penyedaan sabun. Saponifikasi, proses hidrolisis minyak atau lemak oleh alkali. Persamaan AM bagi tindak balas saponifikasi ini pula ialah minyak atau lemak campur alkali pekat sabun dan gliserol. Ester semula jadi yang larutan NaOH atau KOH dinamakan trigliserida. Hidrolisis berakali ke atas trigliserida akan menghasilkan gliserol dan sabun. Jadi gambar rajah yang ditunjukkan adalah tindak balas saponifikasi untuk menghasilkan garam asid lemak. Dan kita tengok dalam
Kita tengok dalam gambar raja, R1, R2 dan R3 ialah hidrokarbon rantai panjang. R1, R2 dan R3 juga mungkin sama atau berbeza. Proses penyediaan deterjen pula, deterjen biasanya dibuat daripada pecahan petroleum dan asid sulfurik, iaitu H2SO4. Deterjen juga boleh dihasilkan melalui dua proses, iaitu proses yang pertama ialah pensulfonan atau pensulfatan dan yang kedua ialah proses penetralan. Okey, kita teruskan dengan penyediaan natrium alkylbenzena sulfonat melalui proses pensulfonan alkylbenzena. Alkylbenzena bertindak balas dengan H2SO4 pekat untuk membentuk asid alkylbenzena sulfonik. Penyediaan natrium alkylbenzena sulfonat melalui proses penetralan pula, asid alkylbenzena sulfonik akan dinetralkan oleh larutan NaOH untuk menghasilkan garam alkylbenzena sulfonat iaitu deterjen. Dan seterusnya adalah penyediaan natrium alkylsulfat melalui proses pensulfatan alkohol. Alkohol rantai panjang ditindak balas dengan H2SO4 pekat untuk membentuk asid alkylsulfonik. Penyediaan natrium alkylsulfat melalui proses penetralan pula, alkyl hidrogen sulfat akan dinetralkan oleh larutan natrium hidroksida untuk hasilkan garam natrium alkylsulfat iaitu deterjen. Kita tengok tindakan pencucian sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen bertindak sebagai ejen pengemulsi kerana molekul sabun dan deterjen dapat larut di dalam minyak atau gris dan juga air. Apabila sabun dan deterjen dilarutkan di dalam air, maka molekul sabun atau deterjen terurai kepada anion sabun atau anion deterjen dan ion natrium atau ion kalium. Jadi gambar raja yang di sebelah ialah struktur ringkas anion sabun atau anion deterjen. Dan seterusnya ialah contoh persamaan bagi pengayonan sabun dan deterjen. Perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen ada 3 aspek iaitu keberkesanan di dalam air lembut, keberkesanan di dalam air liat dan keberkesanan di dalam air berasid. Jadi kita tengok aspek yang pertama iaitu keberkesanan di dalam air lembut di mana sabun dan deterjen adalah sama iaitu berkesan sebagai ejen pencuci. Dan aspek yang kedua ialah keberkesanan di dalam air liat. Sabun kurang berkesan kerana membentuk kekat, manakala deterjen lebih berkesan kerana tidak membentuk kekat. Dan aspek yang terakhir ialah keberkesanan di dalam air yang berasid. Sabun tidak berkesan kerana membentuk asid organik yang tidak larut, tapi deterjen berkesan kerana membentuk asid organik yang larut. Dan akhir sekali kita tengok bahan tambah dalam deterjen. Bahan tambah ialah contoh-contoh bahan tambah seperti enzim biologi, ejen pemutih optik, pelembut air dan pembina, ejen pengawal buih, ejen anti enapan, bahan pewangi dan ejen pengering. Jadi kita tengok satu-satu. Enzim biologi berfungsi menanggalkan kotoran berprotein seperti darah, susu dan gula. Contohnya seperti amylase, protease, selulase dan lipase. Ejen pemutih pula dia menukarkan kotoran kepada bahan tanpa warna, contohnya seperti natrium perborat dan natrium hipoklorit. Pemutih optik pula menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah, contohnya seperti pewarna panda fluor. Pelembut air dan pembina pula dia meningkatkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air, contohnya seperti natrium tripolifosfat. Dan seterusnya ialah ejen pengawal buih. Dia berfungsi untuk mengawal pembuahan di dalam deterjen. Contohnya seperti alkyl monoethanolamida. Ejen anti enapan pula menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen daripada melekat semula. Contohnya seperti natrium karboksil metil selulosa. Bahan pewangi pula dia menambahkan kewangian deterjen dan fabrik. Contohnya seperti melo dan lavender. Dan akhir sekali ialah ejen pengering yang dapat memastikan serbuk deterjen sentiasa kering di dalam bekas. Contohnya seperti natrium sulfat dan natrium silikat. Itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih. Wah, penerangan yang cukup teliti dan cukup menarik sekali ya yang telah kita dengar. Baiklah, sebelum kita ke panel seterusnya, adakah para hadirin sekalian mempunyai sebarang soalan? Saya ada. Okey, soalan ni adalah saya ingin bertanya kepada saudari Emilia Fatihah. Soalannya ialah, bahan baju kita apabila terkena kotoran dan minyak dan tak boleh basuh menggunakan air, boleh tak saudari terang macam mana kotoran tersebut dapat ditanggalkan menggunakan sabun?
Terima kasih saudari Fitrisha di atas soalan itu tadi. Baiklah, molekul sabun dapat mengurangkan ketegangan permukaan air supaya air dapat membasahi permukaan baju dengan lebih baik. Jadi apabila air membasahi permukaan kotor, bahagian hidrofilik melarut di dalam air manakala bahagian hidrofobik akan melarut dalam minyak. Jadi bahagian hidrofobik akan mengemusi dan memecahkan minyak menjadi titisan kecil. Jadi semasa kocakkan titisan minyak kecil daripada permukaan baju tu, bila minyak-minyak tu dah pecah, kotoran tersebut pun akan tertanggal di pakaian. Jadi pakaian kita pun akan menjadi bersih. Penerangan yang cukup hebat sekali ya saudari, dan terima kasih atas penerangan yang bermanfaat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita menjemput panel kedua kita, saudari Sharmila, untuk menerangkan tentang aplikasi nanoteknologi dalam industri. Mempersilakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamila akan membentangkan tajuk aplikasi nanoteknologi dalam industri. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan rakan sekerja saya iaitu Jasyetra yang telah banyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Okey. Nanosains ni dia adalah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nanoteknologi pula ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Okey, gambar yang dekat slide ni menunjukkan contoh skala nano dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Okey. Aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan pula adalah kalau semikonduktor dan elektronik, iaitu semikonduktor dia lebih kecil dan efisien dan sistem pendawaian dan dengan konduktiviti yang tinggi. Kalau dari tenaga dan elektrik pula, sel solar yang lebih efisien dan lebih kecil, bateri yang lebih tahan lama. Lepas tu kalau tekstil, fabrik kalis air, api dan kotoran. Lepas tu fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut. Okay, kalau dari perubatan pula, aplikasi dalam perubatan dia buat peranti ujian yang lebih sensitif dan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Kalau dari segi pertanian, racun perosak yang lebih efektif dan pembajaan yang lebih cekap dan menyeluruh. Kalau makanan pula, dia bahan tambah pemakanan berskala nano dan pembungkus pemakanan anti mikro. Okey, kalau sifat-sifat fizik grafon pula, dia kuat dan keras, lepas tu bersifat tidak tetap, duk sinar, kenyal, pengalih haba dan elektrik yang baik dan rintangan elektrik yang sangat rendah. Sifat kimia bagi grafon pula, dia macam helaian grafon terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Kalau grafon tu dia merupakan elektrod karbon yang lebih reaktif, yang paling reaktif. Tindak balas kimia grafon masih dikaji oleh penyelidik secara terperinci kerana penemuan dan pengasingan grafon yang masih baru. Kalau kegunaan grafon ni dia ada banyak. Contoh 6 ni saya ambil. Kalau dari segi elektronik tu, kita boleh gunakan dia dengan susunan atom dalam grafon yang menjadikan konduktor yang unggul. Dari segi sensor pula, grafon ni mempunyai luas yang permukaan yang tinggi. Bioperubatan, sensor kejuruteraan tisu sistem penyampaian ubatan. Kalau dari segi polimer dan komposit, kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafon sesuai sebagai bahan komposit polimer. Kalau tenaga pula, kita boleh guna kalau dengan bateri yang lebih tahan lama, fleksibel, kuat dan superkapasitor. Kalau membran, penurasan air, pemisahan air dan juga campuran gas. Sekian, terima kasih. Wah, penerangan yang cukup menarik ya saudari. Jika tidak keberatan, izinkan saya menanyakan soalan kepada saudari. Bolehkah saudari terangkan serba sedikit tentang kekurangan grafin? Soalan yang bagus daripada moderator sebentar tadi.
Okey, walaupun grafer ni mempunyai banyak fungsi dan kelebihan, tapi tak semua kelebihan tu dapat dimanfaatkan. Contohnya grafer ni belum boleh dimanfaatkan dari segi aplikasi komersial. Walaupun terdapat lebih daripada 60,000 artikel ilmiah yang kaji pasal bahan ni, namun tak ada satu pun produk komersial yang boleh dibuat daripada grafer ni. Oh, begitu rupanya. Baiklah, adakah para penonton sekalian mempunyai sebarang soalan sebelum kita ke panel seterusnya? Ya, ada. Bolehkah saudari Syamila terangkan tentang bateri grafen yang dikatakan tahan lama? Oh, soalan yang menarik daripada saudari Najmi. Okey, bateri grafer ni dia tahan lama sebab bahan ni 100 kali lebih kuat daripada keluli. Ketumpatan yang dimilikinya juga serupa dengan serat karbon. Lepas tu kelebihan yang dimilikinya ialah berat yang 5 kali lebih rendah daripada aluminium. So oleh itulah bateri grafer ni adalah bateri yang menjanjikan jangka hayat yang lebih lama, prestasi yang lebih menarik dan harga yang lebih rendah. Lepas tu bateri grafen juga menonjol kerana lebih sedikit kesannya dari masa ke semasa. Jadi ia mempunyai jangka hayat yang lebih lama daripada bateri biasa. Penerangan yang mantap sekali ya saudari, dan terima kasih saudari kerana sudi berkongsi maklumat yang bermanfaat. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel ketiga kita, saudari Priya Darshin, untuk menerangkan tentang aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Mempersilakan saudari. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri, Priya Darshini selaku ketua panel dan 2 orang ahli kumpulan saya iaitu Krishni dan Joycelyn Priya. Tajuk yang ingin kami bentangkan hari ini ialah aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Tahukah anda semua apakah maksud teknologi hijau? Teknologi hijau bermaksud teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Seterusnya, Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Malaysia, Teknologi Hijau Malaysia, Green Tech Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab memperkenalkan teknologi hijau dalam pelbagai aspek sektor ekonomi negara. Selain itu, terdapat beberapa tujuan teknologi hijau dalam pengurusan sisa. Antaranya ialah pastikan pengurusan sisa yang lebih cekap. Yang kedua, pengurangan pembebasan gas rumah hijau. Contohnya, seperti gas karbon dioksida, gas monoksida dan gas nitrogen dioksida. Yang terakhir ialah penyingkiran air sisa yang lebih bersih. Selain daripada itu, bahan larut lepasan juga adalah cecair tercemar yang terhasil daripada penelusan air melalui bahan buangan pepejal. Sebagai rumusan kecil, bukan hanya melibatkan pihak berkuasa tempatan, sebaliknya, semua masyarakat perlu memainkan peranan dalam pengurangan sisa terutamanya sisa pepejal. Selanjutnya, teknologi hijau terdapat dalam pelbagai peringkat pengurusan sisa. Berikut adalah gambar tersebut. Terdapat juga beberapa kepentingan teknologi hijau. Antaranya adalah membantu memperlahankan pemanasan global. Yang kedua, pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Yang ketiga, kualiti hidup meningkat. Yang keempat, memacu inovasi baru. Dan yang terakhir ialah sumber tenaga yang lebih bersih. Seterusnya, berikut mempunyai contoh-contoh aplikasi teknologi hijau. Pertamanya adalah dalam bidang bekalan tenaga. Tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro, geoterma dan angin. Yang kedua dalam bidang pengangkutan. Contohnya kenderaan menggunakan bahan api alternatif. Dan yang ketiga ialah dalam bidang pembangunan. Contohnya penggunaan bahan binaan mesra alam dan bangunan jimat tenaga. Yang keempat dalam bidang industri, contohnya penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga.
Dan yang kelima dalam bidang pertanian dan perhutanan, contohnya penggunaan baja kompos dan pemeliharaan hutan. Dan yang terakhir dalam bidang pengurusan sisa dan air sisa. Contohnya kitar semula dan kaedah olahan larut lepasan tapak pelupusan. Di samping itu, pengurusan air sisa merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam aplikasi teknologi hijau. Tahukah anda semua apakah itu air sisa? Air sisa ialah bahan buangan terbentuk cecair yang terdiri daripada sisa manusia, sisa makanan, minyak dan bahan kimia. Air sisa juga boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan, iaitu air sisa domestik, air larian stormwater serta air sisa industri. Sebagai pengetahuan am bagi semua, air sisa industri merupakan air sisa yang sukar terurai secara biologi. Ini kerana ia mengandungi banyak bahan kimia. Guru dan rakan-rakan yang dikasihi, marilah kita semua melihat proses rawatan air sisa. Pertamanya ialah air sisa dipam masuk. Yang kedua, pengasingan sisa pebajal. Yang ketiga, proses pengumpalan. Yang keempat, proses pengasingan pepejal dan air sisa. Yang kelima, kumpulan enak cermat. Yang keenam, rawatan lanjut air sisa. Yang ketujuh, pelepasan efluen ke sumber air. Selain itu, loji rawatan efluen dapat merawat air kumbahan. Hal ini demikian kerana bahan pencemar disingkirkan supaya pencemaran dan penyakit bawaan air disingkir. Efluen pula membawa maksud bahan buangan dalam bentuk cecair yang dialirkan ke dalam sistem perparitan atau sumber air. Selain daripada itu, proses rawatan air mentah, air kumbahan dan air sisa industri akan hasilkan enak cermat iaitu sisa separa pepejal. Pepejal ini boleh digunakan sebagai baja atau dilupuskan dengan kaedah bersesuaian. Sebagai rumusan kecil, air sisa yang sudah diolah dapat digunakan semula contoh pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai efluen. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri dapat mengurangkan penggunaan bahan bakar. Yang kedua, menggunakan pengangkutan awam. Yang ketiga, berkongsi kenderaan. Yang keempat, tanam semula. Yang kelima, menanam pokok di persekitaran rumah. Dan yang terakhir ialah mengurangkan penggunaan beg plastik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Wah, hebat sekali penerangan daripada saudari. Baiklah hadirin sekalian, adakah hadirin mempunyai sebarang soalan buat saudari Priyadarshin sebelum kita menamatkan forum kita pada hari ini? Saya ada. Pada pengetahuan kita, pada Julai 2009, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan DTHK yang menekankan kepada aspek pemancuan penubuhan ekonomi negara dan pembangunan lestari. DTHK mempunyai 4 longgak. Boleh tak saudari nyatakan? Dengan ini, saya memberi peluang kepada ahli kumpulan saya untuk menjawab soalan ini. Terima kasih atas soalan tadi. DHTK mempunyai 4 tonggak utama iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Tenaga mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Alam sekitar meminimumkan kesan dan memeliharakan alam sekitar. Ekonomi menambah ekonomi negara melalui pengangkutan. Sosial meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Itu sahaja. Wah, penerangan yang cukup bermanfaat sekali ya saudari. Dan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudah sudi meluangkan masa dan berkongsi segala ilmu bersama kami.
Baiklah hadirin sekalian, sampai di sini sahaja forum kita pada petang ini. Saya minta maaf andai terkasar-kasar bahasa sepanjang forum ini berlangsung. Sesungguhnya yang buruk datang dari saya dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Cikgu tak buka mic, cikgu. Terima kasih moderator. Pandai boleh jadi moderator seterusnya lah ni. Okey, habis boleh buka kamera semua tak? Mari kita ambil gambar sekali. Buka kamera. Sebab nanti minggu depan dah nak pergi sekolah lah ni. Nak ambil gambar masa online ni. Okay. Sekejap cikgu nak bagi besar sikit. Kita bagi masuk semua. Orang lain mana lagi? Dah buka lah kamera. Oh, cikgu stop lah. Saat cikgu stop. Habis ni. Azatul Adawiyah. Auni. Sarah. Anif Fatini. Okey, siap. Baru bersiap. Okey. Okey, yang Punita tu siapa? Punita Tiaga. Siapa dia Punita Tiaga? Ya? Jeshitra. Siapa? Jeshitra. Jeshitra. Okey, buka kamera. Auni ada tak tahu? Auni? Sarah? Okey, Sarah dah buka. Ani Fatini. Ke sini dah. Nur Hidayatul. Atul? Jas kah? Jas buka. Anis, Auni, Zatul, Emilia, Fatihah. Anis dia kamera rosak cikgu. Oh, ini kamera rosak. Auni? Duduk kat mana tu? Jas. Okey, Emilia. Mana Emilia tadi? Dia lari pergi mana dah budak Emilia ni? Emilia? Okey, tak apalah, kita snap gambar siapa yang ada. Okey, sekejap. Sekejap, 1, 2, 3, smile. Okey, sekali lagi, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Cikgu.